Assalamualaikum, saya Cikgu Nur Fatihah. Jadi hari ini saya akan menerangkan soalan kertas 2 bahagian B, iaitu soalan nombor 2 bahagian sintaksis yang mempunyai 6 markah. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, saya akan membacakan SP kita pada hari ini, iaitu 5.3.3 mengenal pasti dan menggunakan ayat tunggal, susunan biasa dan susunan songsang, dan ayat majmuk yang betul mengikut konteks. Tapi saya akan fokus kepada ayat tunggal, susunan biasa dan susunan songsang. Baik, sebelum kita pergi kepada fokus latihan kita, saya akan memberi beberapa penerangan ataupun pedoman untuk menjawab soalan sintaksis soalan kedua. Okey, soalan kedua ini mengandungi 6 markah. Jadi sebelum pelajar menjawab soalan ini, ada 4 langkah yang perlu pelajar tahu. Yang pertama, langkah 1. Pelajar perlu membaca soalan. Contoh soalan, baca petikan di bawah dengan teliti. Tukarkan ayat bersusunan biasa yang bergaris kepada ayat bersusunan songsang tanpa mengubah maksud asalnya. Dalam soalan ini, soalan telah menghitamkan ayat susunan biasa yang bergaris kepada ayat susunan songsang. Baik, kita pergi pada contoh soalan. Peningkatan aktiviti perindustrian mengakibatkan pertambahan pelepasan air buangan dan bahan lain ke dalam sungai. Andaikan ini contoh soalan pelajar. Langkah kedua, fahami kehendak soalan. Pelajar hanya perlu menukar ayat yang bergaris dalam petikan. Fahami konsep ayat bersusunan biasa dan ayat bersusunan songsang. Langkah 3, tulis jawapan. Tuliskan jawapan yang tepat berdasarkan soalan. Susun ikut urutan. Letakkan pernomboran. Katakan soalan yang bergaris tadi ialah soalan yang pertama. Jadi apabila hendak menulis jawapan, tulis semula jawapan yang pertama berdasarkan soalan yang pertama. Contoh, mengakibatkan pertambahan pelepasan air buangan dan bahan lain ke dalam sungai, peningkatan aktiviti perindustrian. Langkah 4, semak jawapan. Pastikan ayat lengkap dan tidak tertinggal mana-mana perkataan. Dan semak ejaan dan penggunaan tanda baca untuk mengelakkan markah dipotong. Okey, seterusnya kita akan terus pergi kepada topik yang kita akan belajar pada hari ini, iaitu ayat bersusunan biasa dan ayat bersusunan songsang. Baik, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, cikgu akan menerangkan apakah itu ayat tunggal. Ayat tunggal ialah ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat. Ayat tunggal juga dikenali sebagai ayat mudah atau ayat selapis. Ayat tunggal susunan biasa. Ayat tunggal bersusunan biasa ialah ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat dengan mendahulukan subjek berbanding dengan predikat. Contoh ayat A, alam semula jadi perlulah dipelihara. Jadi perkataan yang berwarna merah itu ialah subjek dan perkataan yang berwarna biru itu ialah predikat. B, masalah pencemaran menyebabkan kerosakan alam sekitar.
Perkataan yang berwarna merah ialah subjek, manakala perkataan yang berwarna biru ialah predikat. Seterusnya, ayat tunggal susunan songsang. Apa yang kita faham? Perkataan songsang maksudnya menterbalikkan. Ayat tunggal susunan songsang ialah ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat dengan mendahulukan predikat berbanding subjek. Contoh ayat, perlulah dipelihara alam semula jadi. Perkataan yang berwarna biru ialah predikat, manakala perkataan yang berwarna merah ialah subjek. Yang kedua, menyebabkan kerosakan alam sekitar, masalah pencemaran. Perkataan yang berwarna biru ialah predikat, manakala perkataan yang berwarna merah ialah subjek. Okey, kita pergi kepada contoh soalan. Aktiviti 1. Baca petikan di bawah dengan teliti. Tukarkan ayat tunggal bersusunan biasa dalam petikan kepada ayat tunggal bersusunan songsang tanpa mengubah maksud asalnya. Contoh latihan, kebiruan lautnya menjadikan pantai timur Sabah syurga kepada penyelam. Pantainya menawarkan keindahan pemandangan laut. Lautnya menjadi habitat pelbagai spesies hidupan marin. Kepelbagaian hidupan marin turut menjadikan Sabah terkenal dalam kalangan penggemar makanan laut. Pelbagai sajian makanan laut ditawarkan oleh restoran di situ. Usaha pemeliharaan hidupan marin memberikan sumbangan kepada pendapatan kepada penduduk di pulau. Dipetik dan diubah suai daripada kepelbagaian hidupan marin, tarikan pengunjung ke Sabah oleh Azran Jaafar, Berita Harian Online, 29 September 2015. Ruangan jawapan yang diberi ialah 6 jawapan dan markah yang disediakan ialah 6 markah. Baik pelajar-pelajar, kita fokus kepada contoh latihan tadi. Masihkah pelajar-pelajar mengingati 4 langkah yang perlu pelajar ketahui sebelum menjawab soalan sintaksis soalan kedua? Yang pertama, pelajar perlu membaca soalan. Baca petikan di bawah dengan teliti. Tukarkan ayat tunggal bersusunan biasa dalam petikan kepada ayat tunggal bersusunan songsang tanpa mengubah maksud asalnya. Langkah 2, fahami kehendak soalan. Jika kita lihat pada kehendak soalan, ada dua perkataan, ada dua rangkai kata yang dihitamkan, iaitu ayat tunggal bersusunan biasa kepada ayat tunggal bersusunan songsang. Maksudnya dalam petikan soalan, ayat yang diberi ialah ayat tunggal bersusunan biasa, yang mana ayat ini mendahulukan subjek berbanding predikat. Jadi jawapan yang perlu disertakan oleh pelajar iaitu 6 jawapan. Perlulah ayat tunggal bersusunan songsang. Maksudnya jawapan pelajar perlulah mendahulukan predikat berbanding subjek. Jika kita lihat dalam petikan ini ada 6 ayat. 6 ayat tunggal. Yang pertama, ayat yang kedua, ketiga, 4, 5 dan yang ke-6. Jadi ke-6 ayat tunggal ini yang mengandungi satu subjek dan satu predikat, pelajar perlu tukarkan ayat tunggal bersusunan biasa kepada ayat tunggal bersusunan songsang.
Langkah 3, tulis jawapan. Pada slide yang sebelum ini, saya ada sertakan contoh. Pada ruangan jawapan, pelajar perlu menyertakan 6 jawapan berdasarkan 6 ayat tunggal bersusunan biasa. Jadi, pelajar perlu menulis jawapan mengikut urutan yang telah ditetapkan. Katakan nombor 1 ini ayat tunggal susunan biasanya ialah kebiruan lautnya menjadikan pantai timur Sabah syurga kepada penyelam. Itu ialah ayat tunggal bersusunan biasa yang mana ayat tersebut mendahulukan subjek. Jadi, jawapan pelajar kehendak soalan ialah tukarkan kepada ayat tunggal bersusunan songsang. Jadi, pelajar perlu mendahulukan predikat berbanding subjek. Jadi, jawapannya ialah menjadikan pantai timur Sabah syurga kepada penyelam kebiruan lautnya. Perkataan yang berwarna biru ialah predikat, manakala perkataan yang berwarna merah ialah subjek. Contoh jawapan yang kedua merujuk kepada ayat tunggal yang kedua. Saya bacakan contoh soalan. Pantainya menawarkan keindahan pemandangan laut. Jadi, tukarkan ayat tersebut kepada ayat tunggal bersusunan songsang. Pelajar perlu mendahulukan predikat. Jadi jawapannya ialah menawarkan keindahan pemandangan laut pantainya. Perkataan yang berwarna biru ialah predikat, manakala perkataan yang berwarna merah ialah subjek. Contoh jawapan ayat ketiga merujuk kepada ayat tunggal yang ketiga dalam petikan. Lautnya menjadi habitat pelbagai spesies hidupan laut. Hidupan marin. Jadi, tukarkan ayat tersebut kepada ayat bersusunan songsang. Menjadi habitat pelbagai spesies hidupan marin lautnya. Perkataan yang berwarna biru itu ialah predikat, manakala perkataan yang berwarna merah ialah subjek. Seterusnya, ayat tunggal yang keempat. Ayat tunggal bersusunan biasa yang saya bacakan ini merujuk kepada petikan tadi. Kepelbagaian hidupan marin menjadikan Sabah terkenal dalam kalangan penggemar makanan laut. Jadi, jawapan yang perlu ditulis oleh pelajar ialah ayat susunan songsang yang mana kita perlu mendahulukan predikat. Contohnya, turut menjadikan Sabah terkenal dalam kalangan penggemar makanan laut kepelbagaian hidupan marin. Dalam ayat ini, kepelbagaian hidupan marin ialah subjek, manakala turut menjadikan Sabah terkenal dalam kalangan penggemar makanan laut merupakan predikat. Ayat tunggal bersusunan songsang, pelajar perlu mendahulukan predikat di hadapan. Manakala ayat yang kelima, ayat tunggal bersusunan biasa yang kelima, saya akan bacakan. Pelbagai sajian makanan laut ditawarkan oleh restoran di situ. Dalam ayat ini, pelbagai sajian makanan laut merupakan subjek, manakala ditawarkan oleh restoran di situ merupakan predikat. Pelajar perlu menukarkan ayat tersebut kepada ayat tunggal bersusunan songsang. Ditawarkan oleh restoran di situ merupakan predikat, pelbagai sajian makanan laut merupakan subjek. Dan ayat yang terakhir, saya bacakan contoh petikan. Usaha pemeliharaan hidupan marin memberikan sumbangan pendapatan kepada penduduk di pulau itu. Tukarkan ayat tersebut kepada ayat tunggal bersusunan songsang.
memberikan sumbangan pendapatan kepada penduduk di pulau itu, usaha pemeliharaan hidupan marin. Perkataan yang berwarna biru ialah predikat, manakala perkataan yang berwarna merah ialah subjek. Setelah selesai, pelajar menulis ke-6 jawapan. Langkah keempat, pelajar perlu menyimak semula jawapan. Pastikan ayat lengkap dan tidak tertinggal mana-mana perkataan. Dan yang keduanya, ingatan saya, semak ejaan dan penggunaan tanda baca untuk mengelakkan markah dipotong. Baik, itu sahaja penerangan daripada saya. Terima kasih.